Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berbahagia Datuk Muhyiddin Mohamad, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Zaidun bin Haji Asmuni, Timbalan Ketua Setiausaha. Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Kemahiran Tuan Haji Syahri Saleh, Pengarah IKTBN Sepang, pada pengarah-pengarah IKBN seluruh negara, pegawai kanan kementerian, wakil agensi-agensi, ibu bapa dan khususnya para graduan yang dihormati dan kasih sekalian. Syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnianya kita berhimpun di Dewan Serba Indah ini untuk menyempurnakan Majlis Convocation Institut Kemahiran Belia Negara bagi kali yang ke-8. Bagi pihak seluruh warga Kementerian Belia dan Sukan, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah pada graduan yang akan menerima anugerah masing-masing pada Majlis Convocation ini. Majlis pagi ini sangat besar artinya kepada KBS dan IKBN kerana berjaya memikul tanggungjawab melahirkan generasi belia berkemahiran sepanjang tahun 2011 yang lalu. Lebih dari itu, Majlis Convocation ini membawa erti yang besar kepada setiap graduan di dalam Dewan ini kerana hasil dari kegigihan, ketekunan dan kesabaran saudara-saudari telah berjaya mencipta sejarah pribadi masing-masing. Kejayaan ini sudah pasti akan membanggakan semua yang terlibat, terutama ibu bapa dan keluarga masing-masing. Majlis Convocation yang berlangsung selama 2 hari ini akan menganugerahkan diploma dan sijil kepada 3,805 orang graduan dalam pelbagai bidang kemahiran. Sekali lagi saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi tahniah dan syabas bukan sahaja kepada semua graduan, tapi juga ibu bapa dan ahli keluarga yang hadir pada hari ini di atas pengorbanan dan sokongan yang telah diberikan bagi menentukan anak-anak kita tamat latihan mereka dengan jayanya. Tahniah dan syabas untuk semua. Saya juga ingin menyarankan kepada semua graduan untuk terus berusaha meningkatkan kemahiran walaupun selepas menerima diploma dan sijil pada hari ini. Proses pembelajaran tidak terhenti di sini. Kita semua harus memahami bahawa ilmu pengetahuan dan kemahiran akan sentiasa berkembang dengan penemuan teknologi baru, dan mereka yang berjaya ialah yang berupaya menguasai dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi baru tersebut. Oleh yang demikian, graduan haruslah sedar dan sentiasa peka terhadap segala bentuk perubahan yang berlaku di persekitaran mereka. Keupayaan untuk menyediakan modal insan berkemahiran merupakan kunci yang akan merealisasikan hasrat Malaysia mencapai status negara maju dan rakyatnya berpendapatan tinggi. Kerajaan memberi fokus utama melahirkan modal insan berkemahiran ini melalui salah satu daripada teras strategik rancangan Malaysia ke-10, iaitu membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia. Persaingan modal insan yang semakin meningkat di kebanyakan negara maju di dunia telah membuka lebih banyak peluang pada belia-belia yang memiliki pelbagai kemahiran. Peluang kerja bukan sahaja tertumpu di dalam negara, tetapi juga di negara lain yang memberi gaji dan pendapatan yang lebih baik. Seperti yang kita maklum, Malaysia sedang bergerak menuju ke arah sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Menjelang tarikh kelamat tersebut, 3.3 juta peluang pekerjaan akan diwujudkan di bawah program transformasi ekonomi kita. Sejumlah 61% daripada keseluruhan pekerjaan yang diwujudkan adalah dalam kategori pekerja mahir, 20% para mahir dan 19% kurang mahir. Untuk menjadi sesebuah negara yang maju, negara kita memerlukan sebanyak 33% pekerja mahir dalam tahun 2015. Pada tahun 2010, negara kita hanya memiliki sebanyak 28% pekerja mahir. Sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-10, sebanyak 1.5 juta pekerjaan baru akan diwujudkan
Daripada jumlah tersebut, 80% berada di sektor perkhidmatan. Daripada jumlah ini, 1.03 juta pekerjaan terdiri daripada pekerjaan yang memerlukan tenaga mahir, 311,000 pekerjaan separa mahir dan 107,000 pekerjaan tidak mahir. Bagi mencapai hasrat melahirkan pekerja mahir dan separa mahir, kerajaan akan transformasikan tenaga kerja sedia ada menjadi tenaga kerja mahir melalui program upskilling dan reskilling, di samping meningkatkan kompetensi tenaga pengajar di Institut Latihan Kemahiran. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai pendekatan untuk menghasilkan rakyat berkemahiran bagi memastikan Malaysia mempunyai tenaga kerja terlatih yang mencukupi di pasaran. Ini akhirnya akan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh asing dan pengaliran keluar wang berbilion ringgit ke luar negara. Kerajaan juga mensasarkan untuk melatih kira-kira 166,650 orang daripada 500,000 lepasan SPM menjadi kumpulan yang mempunyai kemahiran. Di negara kita pada masa kini hanya 20% pelajar memilih aliran vocational berbanding 60% pelajar di negara maju seperti Jerman. Kita perlu mengubah pandangan masyarakat bahawa bidang kemahiran tidak boleh lagi diletakkan sebagai peluang kedua. Bagi melahirkan seorang belia berkemahiran, kerajaan terpaksa menyediakan peruntukan yang besar untuk melatih seramai 10,000 belia di IKBN sahaja. Bagi tahun 2012, kerajaan perlu membelanjakan hampir 140 juta ringgit. Walau bagaimanapun, perbelanjaan besar yang dibuat oleh kerajaan akan memberi impak yang besar kepada negara jika setiap orang lepasan pelajar IKBN bekerja dalam bidang yang dilatih semasa di IKBN. Kaedah latihan di IKBN yang menggunakan pendekatan bersepadu, integrated approach, iaitu gabungan antara latihan kemahiran teknikal sebanyak 80% dan pembangunan insan sebanyak 20%, akan terus dikekalkan. Pendekatan latihan bersepadu terbukti menjadi pendekatan terbaik bagi KBS mencapai objektif untuk melahirkan tenaga kerja terlatih dalam masa yang sama, membina sahsiah para pelajarnya. Apabila memasuki pasaran pekerjaan, mereka akan menjadi pekerja yang berkualiti dan berproduktiviti tinggi. Lepasan IKBN yang berjaya menyatakan bahawa penerapan unsur disiplin semasa berlatih di IKBN telah mampu mengubah mereka menjadi insan cemerlang. Pandangan dari majikan juga telah mengakui tentang perkara ini. Pelajar lepasan IKBN lebih baik daripada yang lain-lainnya. Sehingga kini KBS berpuas hati dengan outcome, hasil yang ditunjukkan oleh lepasan IKBN. Berdasarkan kajian keboleh pasaran graduan yang dibuat, graduan yang menghadiri majlis convocation pada kali ini menunjukkan bahawa peratus mereka yang bekerja dan menyambung pelajaran adalah sebanyak 83.86%, satu pencapaian yang sangat baik. Ini menunjukkan KPI yang ditetapkan bagi tahun 2012 telah melebihi sasaran. Statistik ini menunjukkan bahawa kadar keboleh pasaran lepasan IKBN adalah tinggi dan mereka terus mendapat kepercayaan dari pihak industri. Masing-masing berebut untuk mencari lepasan IKBN. Dalam konteks ini, apa yang paling penting ialah IKBN perlu sentiasa meningkatkan kualiti graduan keluarannya. Latihan yang diberikan mestilah yang terkini dan memenuhi kehendak pasaran. Dalam hal ini, KBS akan berusaha memberi nilai tambah pada sijil kemahiran sedia ada bagi meningkatkan nilai pelajar IKBN melalui standard persijilan antarabangsa. Persijilan profesional daripada syarikat dan institut terkemuka seperti Lloyd Register, City and Guilds, Compactia dari United Kingdom, Global International Professional Certificate dari Australia, dan Siemens Professional Certificate Mechatronic dari Jerman. Apa yang diharapkan ialah para pelajar IKBN menyambut baik terhadap usaha ini yang bertujuan untuk meningkatkan lagi keboleh pasaran graduan kita. Bagi mengeluarkan graduan yang berkemahiran tinggi, KBS telah menetapkan 5 buah IKBN sedia ada,
iaitu IKBN Alor Gajah, IKBN Cembong, IKBN Pagoh, IKBN Bukit Mertajam dan IKBN Bacok sebagai pusat kecemerlangan dalam bidang hospitality, otomotif, mechanical, elektronik dan kejuruteraan awam. Semua pusat kecemerlangan ini akan menawarkan latihan diploma lanjutan kemahiran Malaysia tahap 5. IKTBN Sepang pula menawarkan program diploma teknologi dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia, manakala IKBN Temerloh telah mula melaksanakan program diploma dan sijil yang telah mendapat pengiktirafan MQA Kementerian Pengajian Tinggi pada awal tahun 2012 bagi sesi pengambilan pelajar Julai 2008. Justru itu, sempena majlis convocation ini, saya menyeru kepada belia-belia di luar sana dan para graduan sekalian merebut peluang latihan dan peluang meningkatkan latihan kemahiran di pusat-pusat kecemerlangan ini. Di samping itu, Kementerian Belia dan Sukan menggerakkan pelaksanaan 2 buah akademi, iaitu Akademi Kemahiran Belia Golf dengan kerjasama Kelab Golf Perkhidmatan Awam yang sudah berjaya mengeluarkan graduan pertama seramai 40 orang dalam bidang kemahiran KD dan akan menerima sijil pada hari ini. Apa yang menarik dan ingin saya kongsi bersama ialah 74% daripada mereka telah bekerja sebagai KD di kelab-kelab golf terkemuka dengan gaji pokok antara 1,000 hingga 1,200 sebulan, ditambah tips dan lain-lain pendapatan. Sudah tentulah pendapatan sebenar mereka lebih daripada apa yang diperoleh, yang disebutkan tadi. Ini membuktikan bahawa graduan kursus KD mempunyai potensi kebolehpasaran yang tinggi dengan pendapatan yang setaraf dengan pemegang diploma. Saya jangkakan permintaan akan terus meningkat bagi perkhidmatan KD apabila negara mengurangkan kebergantungan pada pekerja asing di samping bertambahnya kelab-kelab golf di dalam negara kita. KBS juga telah menubuhkan Akademi Kemahiran Belia Motorsports dengan kerjasama SIC Sepang International Circuit yang telah membuat pengambilan pertama pada Januari 2012 yang lalu. Buat permulaan, akademi kini berpusat di IKBN Temerloh. Bagi memantapkan program ini, kita akan menandatangani MOU dengan Koma Motorsports dan Euro International pada hari ini. Melalui MOU ini diharapkan pelajar-pelajar bidang sukan bermotor atau motorsport ini akan dapat pendedahan suasana sebenar industri motorsport yang begitu pesat berkembang di seluruh dunia. Sejajar dengan tuntutan semasa, IKBN perlu melaksanakan program mengikut keperluan dan kehendak semasa tersebut. Pembangunan koridor wilayah Iskandar sebagai contoh memerlukan seramai 30 hingga 40 ribu orang pekerja dalam bidang minyak dan gas sepanjang 5 tahun akan datang. Bagi menyokong keperluan ini, Kementerian telah bersetuju untuk menjadikan IKBN Penawar Johor sebagai pusat kecemerlangan khusus untuk industri minyak dan gas. Usaha mentransformasikan IKBN ini sebagai IKBN minyak dan gas sedang digerakkan dan pengambilan pertama dijangka akan dilakukan pada bulan Julai nanti. Bagi memantapkan lagi latihan kemahiran di bawah Kementerian Belia dan Sukan, kita merancang untuk membina lebih hubungan strategik dengan syarikat-syarikat yang mempunyai kepentingan dengan IKBN. Bagi tahun 2011, sebanyak 70 MOU telah ditandatangani. Melalui pendekatan ini, peluang latihan industri dan peluang pekerjaan akan terbuka lebih luas kepada pelajar-pelajar lepasan IKBN. Bagi tahun ini, program Gerbang Kerjaya ini akan terus diperhebatkan. Akhir sekali, saya menyeru kepada graduan yang telah bekerja supaya terus kekal dalam pekerjaan dan menyumbang secara positif kepada majikan yang mengambil saudara-saudari bekerja. Tunjukkan sikap setia dan fokus pada pekerjaan yang dijalankan dan buktikanlah bahawa graduan keluaran IKBN adalah yang terbaik dari semua segi, dari segi saksiah, keterampilan, kreativiti, inovasi dan berdisiplin yang boleh kita banggakan untuk semua. Di samping itu juga, saya ingin menyarankan kepada para graduan supaya sentiasa membuka minda, mencari peluang untuk memajukan diri dan kerjaya ke peringkat yang tertinggi, sama ada melalui cara makan gaji atau berusaha sendiri atau menjadi usahawan. Melalui cara ini sahajalah hasrat kerajaan
untuk mewujudkan lebih ramai modal insan berpendapatan tinggi akan menjadi kenyataan. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua graduan di atas kejayaan pada hari ini, dan tidak lupa kepada semua pihak yang telah berjaya mengatur majlis convocation, semua tenaga, kepegawaian, kepimpinan dan juga tenaga pengajar IKBN itu sendiri. Semoga sumbangan ini akan berterusan selama-lamanya dan mendapat keredaan Allah SWT. 1000 bunga indah berkembang, harum semerbak memaut rasa. Ilmu pengetahuan luas terbentang dari bumi sampai ke angkasa. Haluan sarat banyak muatan, nampak cahaya batu karang. Tuan ibarat permata intan, di mana tercampak, disitulah terang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mengumumkan Majlis Convocation IKBN se-Malaysia dibuka dengan rasmi.